Hai dan Assalamualaikum, nama saya Nur Syamimah Aina binti Muhammad Zahawi. Nombor metik saya ialah 17DHF 21L1075 dan nama partner saya ialah Hi, my name is Norma Shita binti Muhammad Suhaimi and my number matric is 17-F 21F1004. Kami akan explain tentang partnership dalam chapter 2 Marketing Mix. Okey, partnership ialah peraturan di mana seseorang individu yang mereka kenali sebagai rakan kongsi perniagaan bersetuju untuk bekerjasama dalam memajukan suatu perniagaan yang mereka rancang. So, dalam perniagaan, dua atau lebih syarikat bergabung tenaga dalam usaha sama, hubungan pembeli dan pembekal, pakatan strategi untuk mengusahakan projek yang akan menjadi terlalu berat atau terlalu risiko untuk satu entiti, dan bergabung tenaga untuk mempunyai kedudukan yang lebih kukuh di pasaran. Okey, partnership ni dia macam collaboration dengan seseorang atau syarikat untuk buka perniagaan baru. Sebagai contoh, rakan A dan rakan B nak buka kedai butik baju bersama, jadi mereka berdua bercadang untuk buka kedai tersebut sebagai partnership. Itulah makna partnership dalam chapter 2 ini. Okey, untuk mewujudkan partnership mestilah melibatkan kepercayaan, teamwork dan perjanjian sebagai rakan kongsi untuk mengelakkan pergaduhan berlaku semasa perniagaan berkembang maju. Contoh lain untuk partnership ialah butik, klinik, kedai runcit, koperasi dan pemasaran koperasi lain-lain melalui perhotelan dan perjalanan organisasi. So, I will explain about role of partnership in business and types of partnership. Role of partnership in business. So, peranan yang pertama adalah access to new markets. Apabila perkongsian perniagaan ni dilakukan, adalah peranan dia untuk meningkatkan pasaran barulah. Apabila diorang berkongsi perniagaan, so diorang nak tubuhkan pasaran baru tu sangat mudahlah untuk dikerjakan bersama. Seterusnya, expansion of product service mix. So dekat sini contoh perniagaan A ni menawarkan produk dan perniagaan B ni menawarkan perkhidmatan. Apabila diorang melakukan perkongsian bisnes, bisnes dorang ni akan meningkatkan keupayaan untuk memenuhi keperluan pelanggan daripada segi produk dan daripada segi perkhidmatan. Itu adalah poin yang ketiga. Dan poin yang keempat adalah increase marketing budget. So, apabila perkongsian dalam perniagaan ni, peranan dia juga dapat meningkatkan belanja pemasaran. Role number 5 is sharing of facilities and facility cost. Maksudnya, peranan bila berkongsi perniagaan ni dapat memudahkan segala urusan, kos pun semakin mudah, kos produk diorang apa semua tu semakin mudah lah untuk dikerjakan apabila bersama kan. Lepas tu, enhance image or positioning. Image ataupun kedudukan perniagaan diorang pun dipertingkatkan, semakin maju, semakin ramai customer apa semua. Sekelas is access to partners database. Apabila perkongsian perniagaan ini dilakukan, peranan dia adalah untuk data perniagaan A ni berkongsi dengan data perniagaan B, data perniagaan B juga dikongsi dengan data perniagaan A. And last sekali, access to partners expertise. Peranan perkongsian perniagaan ni juga dapat macam sharing diorang punya kepakaran tau. Sharing diorang punya kepakaran. So, idea perniagaan A kongsi dengan idea perniagaan B. So, bisnes diorang akan bertambah maju, dapat tarik pelanggan, pelanggan akan suka dengan cara kerja diorang apa semua. Types of partnership. Yang pertama, partnership melalui customer. Okay, customer pun boleh jadi kita punya partnership in business. Contohnya melalui loyalty card. Macam yang ada dekat zaman sekarang ni. Contohnya Watson, diorang menggunakan membership card kan. So bila kita beli barang dekat Watson, bila ada promotion, kita akan dapat harga member kan. Harga member kadang-kadang tu bila diorang buat diskaun tu sangat murah yang kita boleh dapat berbanding dengan harga asal. So kat situ dua-dua untung. Seterusnya macam pasaraya yang ada kat sekarang ni pun banyak juga yang gunakan member card ni. Contoh yang saya tahu Pasaraya Hero lah. Terusnya kedai buku juga menggunakan kaedah loyalty card ni juga. Contohnya kedai buku yang saya tahu, kedai Popular. Seterusnya, selain daripada loyalty card, kita juga boleh menggunakan frequent flyers.
Contoh agensi yang gunakan frequent flyers ni macam catering, dorang buat flyers tu kan untuk tarik customer. Kalau ada yang berminat untuk tempah catering dorang. Selain tu macam agensi travel, buat flyers, pasarkan, promosikan harga murah, nak pergi travel apa semua. Kita punya tempat untuk kita tinggal nanti kat sana macam mana, apa semua diorang uruskan. Sangat mudah lah kan. Macam tu. Seterusnya, organisation in the same business. Contoh dia car rental and airliners. Poin yang ketiga, organisation in non-related business. Sebagai contoh, AirAsia, Shopee, hotel and car rental juga. And lastly, digital airlines. Okay, digital airlines ni juga boleh dijadikan salah satu type of partnership lah. So bila kita berkongsi perniagaan ni juga, kita boleh berkongsi melalui internet, Facebook, Twitter, TikTok, Instagram. Dan lagi zaman 2022 ni kan, ramai sangat masyarakat yang download TikTok. Dan macam yang kita nampak, ramai orang buat bisnes melalui TikTok. So apa yang saya nampak, TikTok ni sangat bagus lah untuk orang-orang yang berbisnes ni cari customer. Contohnya yang selalu kita tengok dekat live TikTok tu kan, diorang buat live, kadang-kadang ada yang buat 24 jam untuk promote diorang punya barang. Cara diorang promosi barang pun melalui konten-konten diorang, tunjukkan produk-produk diorang yang diorang jual. So feedback customer lain yang pernah datang kedai diorang pun merupakan salah satu kunci untuk diorang majukan perniagaan diorang. Tu contohnya macam Kida Create, dia buat konten pasal produk yang dijual, menarik, pelanggan suka. So bila orang tengok tu, orang rasa teringin nak pergi. Bukan tu saja, melalui feedback customer dia yang pernah pergi kedai dia juga, menguatkan lagi hati-hati customer lain untuk datang kedai dia. Walaupun ramai orang beratur disebabkan produk dia sedap, disebabkan perkhidmatan dia bagus, orang tetap nak pergi. So I think that's all from my group about partnership. So thank you.